Terangnya bulan menerangi semesta, terangnya lampu tidak sepadan. Hadirnya saya di depan semua, bicara buku saya persembahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua, saya Desya Bisyara binti Buna, pelajar tahun 5 hijau dari sekolah SJK Congo Pucuk Miri, kod sekolah YCC 4104. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku kegemaran saya yang terbit dan super yang berjudul Gadis Fashion Itu Aku. Buku ini ditulis oleh seorang penulis berumur 12 tahun yang bernama Nur Fitrah binti Muhammad Zuhri. Buku ini mengandungi 122 muka surat, tidak termasuk kulit depan dan kulit belakang. Harga buku ini pula adalah Rp10 bagi Semenanjung Malaysia dan Rp11 bagi Sabah dan Sarawak. Apa yang menarik tentang buku ini ialah ia merupakan hasil daripada program kerjasama perkongsian strategik antara PTS dan bahagian teknologi pendidikan melalui program NILAM. Program ini telah sedikit sebanyak berjaya mencukir bakat pelajar sekolah dalam bidang penulisan. Ilustrasi pada kulit buku ini yang bermain dengan warna pastel, warna kegemaran saya, sedikit sebanyak menarik perhatian saya untuk membelinya. Kulit buku ini direka oleh Jimmy dan ilustrasi di dalam buku ini pula hasil gabungan Jimmy dan Lavendra. Buku ini mempunyai 9 bab dan setiap satu bab mempunyai satu ilustrasi bagi menggambarkan cerita di sebalik bab sebelum. Kisah Gadis Fashion Itu Aku berkisah pada kehidupan seorang gadis berumur 18 tahun yang bernama Elania Kara. Dia merupakan anak tunggal kepada Encik Zulkarnain dan Puan Wadah. Dia merupakan pelajar tahun akhir jurusan fashion di sekolah College Zephyr International. Cerita di dalam buku ini mengisahkan tentang bagaimana Elania atau lebih dikenali dengan nama manjanya Ella dan sahabat karibnya Najwa berusaha menempuhi berbagai rintangan untuk memenangi pertandingan fashion anjuran college mereka. Ella beruntung kerana ibunya Puan Wadah telah berkecimpung dalam bidang fashion lebih 30 tahun. Beliau merupakan pemilik butik Wadah di Kuala Lumpur, serta telah berjaya mengembangkan sayapnya di Singapura, Dubai, dan London. Ini sedikit sebanyak memberi bonus kepada Ella kerana sejak kecil dia membesar dengan mengikut ibunya ke pertunjukan fashion selain menghabiskan banyak masa di butik. Ella dan Najwa juga bernasib baik kerana membekal kain butik yang ibunya, iaitu kedai kain Busan Fabrics telah menawarkan untuk menajar fabrik yang diperlukan oleh mereka. Ini ialah berita baik untuk mereka kerana mereka tidak perlu risau untuk berbelanja dan memilih kain berkualiti tinggi yang pasti mahal bagi menghasilkan mutu rekaan yang terbaik. Namun, usaha Ella dan Najwa ibarat memanjat terkena surga. Berbagai rintangan yang belum mereka lalui, terutamanya saingan daripada Tira dan Alia, rekan sekelas mereka. Berbagai taktik dan licik telah digunakan, namun ia tidak memadam semangat Ella dan Najwa dari terus bangkit dan melawan. Hasil dorongan daripada ibu bapa pemilik kedai kain Busan dan juga dua rakan baik mereka iaitu Danish dan Michaela telah membakar semangat Ella dan Najwa untuk berjuang sehabis baik. Walaupun pada mulanya keputusan pertandingan fashion tersebut tidak berpihak pada mereka, satu pembongkaran besar yang sangat mengejutkan malah melibatkan pihak polis telah mengubahkan segalanya. Benar kata pepatah Sabah penghilang penat, tukun membawa penat. Keputusan juri adalah muktamad. Ella dan Najwa dinobatkan sebagai juara pertandingan fashion tersebut. Apa yang lebih mengembirakan ialah pihak kolej telah bersetuju untuk menajar percutian Ella, Najwa, Danish dan Michaela ke Paris. Kisah Gadis Fashion Itu Aku banyak membuka mata saya tentang pentingan semangat berpasukan dan bekerjasama di antara satu sama lain. Saingan pasti ada dalam apa pertandingan sekalipun, namun kita harus menganggapkan sebagai pembakar semangat dan melihatnya dari sudut positif. Secara kesimpulannya, buku ini sangat sesuai untuk lingkungan pelajar sekolah rendah karena ralas bahasa dan jalan cerita yang mudah
dan ringkas. Size buku yang kecil dan ringan ini juga memudahkan pembaca untuk membawa kemana saja untuk membaca. Sekian, terima kasih.